Dapatkan welcome bonus sebanyak $170 selepas mendaftar di Huobi dan anda boleh mula membeli kripto kegemaran anda. Cubalah sekarang di Huobi Global. Dan Assalamualaikum, salam kripto tuan-tuan puan-puan. So market hari ini dalam keadaan agak mendebarkan. Sebab apa? Sebab kalau tengok sekarang ni harga Bitcoin sekitar 31k kan. Dan support level kita adalah sekitar 30k. Jadi ramai yang berdebar-debar. Apa jadi kalau tiba-tiba dia drop lagi bawah? Kan, sebab all this while sejak hari raya Aidilfitri hari tu 19 Mei dia jatuh tu kan, dia memang banyak kali test 30k. Dan selalunya orang kata bila dia selalu test that level, usually dia akan break. Okay, so sekarang ni saya nak cerita sedikit lah apa isu-isu berkenaan dengan kripto kan, and latest news. Dan yang paling penting sebenarnya saya nak highlightkan berkenaan pergerakan 30,000 Bitcoin daripada whale, ada satu whale ni lah. Okay, so last dia punya wallet aktif sekitar 2017, dan setelah 4 tahun akhirnya dia buat pergerakan, dan bukan pergerakan yang sedikit tapi dalam pergerakan berskala besar. Jadi kita nak track apa dia punya movement. Sebab saya post dekat Twitter, ramai juga yang PM tanya apa maksud dia dan sebagainya kan. Perlukah rasa panik, perlukah rasa lega dan sebagainya. So kita akan bincang that part. Okay, jadi first thing first, kita akan tengok market cryptocurrency secara keseluruhan. Jadi so far memang tak banyak pergerakan lah, kecuali maybe Dogecoin sebab Elon Musk post something dekat Twitter, jadi Dogecoin naik sedikit. Okay, so that's the ni. Kita tengok siapa yang gain banyak. Sushi dengan Bitcoin Gold, KuCoin. Okay, so KuCoin memang sejak dia buat KuSwap, sejak dia buat macam Binance Smart Chain kan, dia punya token mula naik lah. So kalau lah ni strategi saya lah kan, sebab Binance Smart Chain dan Binance memang dah naik banyak. So kalau next bull run tu continue balik kan, kalau dia continue balik, saya lebih akan fokus dekat KuCoin punya token, sebab dia punya potensi kenaikan tu lagi tinggi daripada Binance punya coin lah. Binance punya coin kita dah nampak dia punya all time high berapa kan, and then dia drop balik kan. KuCoin kita tak nampak lagi. Sebab apa? Sebab dia launch dia punya smart contract punya part ni waktu lepas Bitcoin drop 50%. So saya pun tertunggu-tunggulah kalau nanti continue balik bull run, setinggi mana KuCoin token boleh pergi. So memang KuCoin antara yang saya sedang kumpul sedikit lah, sedikit just in case kalau bull run continue, then KuCoin akan appreciate dengan lagi tinggi lah. Okay, so siapa yang NEM, basic attention token tak apa, drop pun kita dapat secara free. FTX token, okay, so mostly tak banyak yang turun nampaknya. Tapi still bergerak dengan sideways, cuma kenaikan dengan penurunan tu tak banyak lah. Lebih favor kepada kenaikan for most cryptocurrency. Mari kita tengok Bitcoin. Okay, Bitcoin saya sebenarnya untuk analisa hari ini agak sedikit berbeza, sebab saya nak bawa tuan-tuan puan-puan on the long term punya perspektif lah. Okay, so ada dua indikator yang saya guna dekat sini. Ini nanti tuan-tuan puan-puan pun boleh try buat sendiri. Okay, yang pertama adalah beam band. Yang nampak macam Bollinger Band ni, yang macam saluran band ni kita panggil beam band. Dan yang atas ni pula, yang warna pelangi ni kan, warna-warni ikut candlestick ni, kita panggil Bitcoin stock to flow rainbow indicator. Okay, so ini tuan-tuan puan-puan boleh take note, boleh search sendiri dekat TradingView lah. Okay, so kenapa saya nak highlightkan dua indikator ni adalah, okay, indikator yang stock to flow rainbow indicator ni adalah pergerakan Bitcoin berdasarkan fundamental Bitcoin. Kita semua faham fundamental dia, di mana Bitcoin akan selalu mengalami proses halving. Jadi bagaimana proses halving tu akan affect supply and demand, dan bagaimana dia akan translate dekat market. So itu adalah indikator berdasarkan fundamental.
Yang beam band ni pula adalah indikator berdasarkan pergerakan harga. Pergerakan harga dan dia related to Fibonacci indicator jugalah beam band ni, tapi instead of Fibonacci indicator dia buat dalam bentuk band. So saya gabungkan dua indikator ni nak tunjukkan dia punya similarity dan something yang kita boleh gunakan lah untuk tengok on the movement of this perjalanan Bitcoin. Okay, so kalau tuan-tuan puan-puan tengok yang line yang tiba-tiba naik ni, line yang tiba-tiba naik, contoh pada ni bukan Disember, November kot, 26 November 2012, ini adalah di mana halving berlaku. Kiranya minggu ni adalah minggu di mana halving berlaku. So ini adalah ini adalah first halving, ini adalah second halving. Tahun bila ni? Tahun 2016, dan ni adalah third halving pada tahun 2020. Okay, so next halving akan berlaku pada 2024 kot. Bulan berapa saya tak berapa pasti, tapi tahun tu saya tahu tahun 2024 dijangka berlakunya halving itulah. Okay, so ini yang tuan-tuan puan-puan kena faham. Kenapa tiba-tiba dia naik macam ni, kenapa tiba-tiba dia naik macam ni. Okay, jadi since dari awal halving tu kita dapat tengok pergerakan Bitcoin ni all the time dia akan sentuh dua line yang atas ni. Nampak tak? Okay, first thing first, tuan-tuan puan-puan kena fahamkan bahawa color ni, color biru ni menunjukkan bahawa fasa bearish lah. Fasa bearish, dia sebenarnya akan start dari hijau, hijau cair kot. Dia dari hijau, and then warna macam hijau apa ni, hijau apa entah, kita panggil hijau laut something like that lah kan. Yang hijau seakan-akan biru kan, hijau seakan-akan biru sampai biru ni adalah bearish. Okay, so sama kita tengok dari tahun 2011 bearish kan. Bila dia pergi ke arah warna merah menandakan permulaan bullish lah, tetapi momentum dia tidak begitu kuat. And then next dia akan pergi dari merah kepada oren. Kepada oren, oren memang naik banyak lah, dia akan naik banyak sampai dia akan pergi ke warna kuning. Lepas kuning, hijau. Bila pergi hijau adalah satu lagi kenaikan yang dahsyat. And then baru dia akan jatuh ke bearish punya phase lah. Tetapi kalau tuan-tuan puan-puan tengok tahun 2013, waktu dia pergi kuning, dia ada fasa correction dia. Dia ada fasa correction and then dia naik balik. Cumanya dia sentuh dulu line yang pertama ni, dan dia pergi dekat line yang kedua ni. Once dia touch this line, lepas tu dia akan turun. Sama juga kalau kita tengok, ini proven based on model ni. Kenapa ramai yang guna? Sebab dia proven dari tahun 2013. Sama juga tahun 2016 new cycle happen. Lepas halving dia akan naik. Lepas halving dia akan naik sampai dia pergi dia start dari oren, kuning dan hijau. Lepas hijau dia drop, dia akan start drop. Dia kena pergi hijau dan dia kena sentuh, dia kena lepas dua line ni. Dia kena lepas dua line ni, and then dia akan turun. Now, sekarang kita cerita sekarang ni. Sejak halving tahun 2020, Mei 2020, dia dah start dah. Dia dah start dari warna oren, and then dia pergi dekat fasa kekuningan. Fasa hijau dia baru nak masuk fasa hijau. So usually bila dia masuk fasa hijau, dia akan berlaku kenaikan dengan cepat dan dia akan terus pergi dekat atas ni. Start sekarang ni tuan-tuan dan puan, kalau kita tengok yang line 2 ni, ini ya, kalau dia pergi line pertama harga dia adalah 124,000. Dan kalau dia pergi line kedua adalah 220,000. Jadi kalau kita gunakan model ni, ini menandakan bahawa fasa yang kita sedang mengalami adalah fasa correction. Perkara ini pernah berlaku pada tahun Ogos 2017, correction, and then dia naik. 2013 pun lagilah. Dia April 2013 correction, lepas dia pergi warna hijau, dia terus naik. Dan apa yang berlaku sekarang, kita berada di fasa hijau. Fasa hijau maksudnya probably dia akan start naik. So kalau benda itu, kalau
this whole model tu betul, yang stock to flow model, yang mana proven dari tahun 2013, kalau dia memang ikut model ni dari sudut fundamental, dia akan naik. Dia akan naik. Cumanya apa yang saya nampak, kemungkinan correction ni mungkin agak lama. Sebab satu benda yang kita kena faham, pergerakan Bitcoin selepas halving sebelum ni, dia orang panggil apa, sama tapi tak serupa. Dia sama tapi tak serupa. Contoh 2013 dengan 2017 naik, dua-dua pergi destination dekat sini dan turun, tetapi pergerakan dia tak sama. Pergerakan tak sama. Sebab apa? 2012 dia naik, dia pergi yang line pertama, resistance pertama, dia turun, lepas tu dia naik balik. 2017 tidak berlaku macam tu. Dia memang terus naik, terus pergi merah ni dan dia drop balik. So, untuk sekarang ni kita tak tahu macam mana pergerakan dia. Pergerakan dia most likely takkan sama dengan 2013, takkan sama dengan 2017. Tetapi ini based on saya punya pandangan. I'm not a financial advisor. Ini saya gunakan stock to flow model. Apa yang saya rasa, kemungkinan kita akan mengalami fasa correction yang agak lama sebelum dia buat kenaikan. Tetapi apa yang pasti, kalau pergerakan harga mengikut fundamental, eventually dia akan sentuh 120k and then 220k, then baru kita akan mengalami bearish season yang agak lama, 2 tahun 3 tahun kan, sebelum 2024. So that's why saya kata, personally saya memang tak rasa bearish season tu dah start. Kalau nak kata mini bearish ataupun sideways, okay tapi full flash bearish season yang bertahun-tahun tu mungkin bukan. Mungkin kita akan ambil masa beberapa bulan sebelum dia start buat kenaikan. Tapi ini indikator yang tuan-tuan boleh guna lah. So kalau kita tengok yang band ni pun sama juga. Kita berada di tengah-tengah. Kita bukan berada di bawah, tak berada di atas. Dan kalau tengok band ni pun dia memang perfectly. Setiap kali biru dia akan berada di bawah ni. Dan setiap kali hijau cair yang full hijau cair, dia akan ada dekat atas. So saya hanya menunggu masa untuk dia naik ke atas. Tetapi yang pastinya zone 120k ke 220k ni adalah zone untuk take profit secara besar-besaran lah. Kalau dia memang ikut ni, then memang ini adalah zone untuk kita ambil profit secara besar-besaran. Tapi kalau nak ambil profit secara berkala pun tak ada masalah. Cuma yang pasti, kalau ikut previous halving cycle, selalunya bila dia masuk fasa ni adalah fasa untuk kita berhati-hati dan kita tidak beli at the top lah. Okay, so ini yang saya nak tunjukkan for Bitcoin punya part. That's why saya kata, bila when you in doubt, always zoom out. So bila kita zoom out, memang nampak market agak bullish juga, masih dalam bullish. Tapi kalau tengok on the short term, buka 1 hour chart dan sebagainya, market memang nampak agak menurun. Tapi macam saya katakan, previous video pun saya kata, this is the time kalau nak buat dollar cost averaging ke apa ke kan, kalau tak pernah buat, this is the time untuk buat. Sebab apa? Kemungkinan market akan pick up. Dan kalau market turun pun tak ada masalah, sebab once dia pergi bawah, dia akan naik balik. Sebab tu ini saya punya pandangan lah. Kadang-kadang mungkin kita rasa kenapa lama dia berada sideways, ataupun kenapa dia tiba-tiba nak ke bawah. Always remember tuan-tuan puan-puan, bila semakin dia mengalami bila fasa correction tu semakin besar, semakin lama, maka lagi tinggi harga Bitcoin tu boleh pergi. Sebab dari 30k nak pergi ke 140k ke ataupun 220k ni adalah satu momentum yang sangat-sangat kuat. Dia macam kita tarik rubber band kan, lagi tinggi kita regangkan, bila kita lepas dia akan jadi lagi momentum lagi kuat kan, something like that. So this is the part yang tuan-tuan puan-puan boleh try tengok lah. Okay, so itu untuk Bitcoin. Seterusnya kita tengok dekat Ethereum. Okay, Ethereum ni pula sekarang ni saya nampak since 8 Julai hari tu, Ethereum memang buat pergerakan ke bawah lah. Okey, pergerakan ke bawah. Kejap, saya tutup benda ni kejap. Okey,
dia buat pergerakan ke bawah dan baru sekarang hari ini dia mula menunjukkan kebangkitan dia. Always remember 1700 ni yang paling bawah dia pergilah. Okey, dan sekarang ni dia tak sempat pergi 1007, dia berjaya buat rebound untuk hari ini. Okey, dan all this while dia memang ikut descending channel ni, dia turun dan sekarang baru dia breakout lah. Tetapi kita kena tengok dia boleh breakout sampai level mana. Okey, so kalau kita buka 1 hour chart. Okey, kita buka 1 hour chart ni, lagi jelas lah kita nampak dia punya pergerakan dekat channel ni. So hari tu dia dah patut buat big move dia naik atas, tapi ini memang resistance level dia. Lepas tu dia drop, dan ni support level dia naik balik. So memang dia punya pergerakan smooth. Dari sini, lepas tu dia naik balik, lepas tu dia turun, tapi dia tak turun sampai habis. Nampak tak ada line putus-putus dekat tengah-tengah ni? Dia berjaya menjadi support juga sini ni, dan memang dah ada indikator bahawa things starting to become bullish untuk Ethereum lah. Tetapi this is on a short term. Saya perlukan confirmation lagi. So kalau kita draw ni, okay, Fibonacci level ni sampai sini. So Ethereum perlu break 0.236 lah, sekitar 1978. Next dia kena break 0.382 dekat 2061. So bagi saya, target yang saya tengah tunggu untuk Ethereum break betul-betul, nak tunjukkan dia boleh pick up balik dia punya momentum, adalah dekat 2194. Kiranya dia kena break level ni. Level ni dia kena break. Dia kena break this particular level. Resistance level yang dekat sinilah 2194, dan kita boleh tengok dia punya movement untuk naik balik dengan mendadak. Tapi sekarang ni dia ada few resistance level yang dia kena break, tapi 0.618 ni saya selalu tunggulah. Okay, ni orang panggil golden pocket. Selain kalau dia break ni, dan dia boleh naik ke atas dengan lagi dahsyat. Okay, so itu adalah pergerakan untuk Ethereum. Okay, so lagi satu saya lupa nak cerita tentang Bitcoin adalah, patut saya tunjuk dekat tuan-tuan perempuan tadi, adalah pasal ni, pasal BTC USD shorts. Okay, sorry, sebab tadi cerita pasal Ethereum kan, tapi saya kena highlight juga this part dekat tuan-tuan perempuan. Kalau tuan-tuan perempuan boleh search lah BTC USD shorts dekat Bitfinex. Selalunya kita nampak, okey, ini yang hijau ni adalah, kalau hijau ni naik, maksudnya orang tengah shorting BTC, ataupun diorang tengah bet bahawa harga BTC akan jatuh. Ini berlaku di market futures. Kalau yang merah tengah turun ni, maksudnya orang tengah long BTC, ataupun mereka predict bahawa harga BTC akan naik. Kalau tuan-tuan perempuan tengok, ini adalah pada yang 18 Mei hari tu. Dia buat benda ni dalam masa sehari, dia short, lepas tu dia long balik. Dia short, dia long balik. Ini pun sama juga. Tapi pada yang 18 Jun ni dia buat secara perlahan-lahan. Dia pergi sampai atas, and then dia long balik lah. Sama juga dekat 25 Jun pun sama. Dia short, lepas tu dia long balik. Sekarang pun sama juga. For the past few days kita perasan harga BTC tengah down. Sebab apa? Sebab pelabur-pelabur dekat futures market, mereka tengah short BTC. Cumanya dia tak pergi level ni lah. Dan sekarang ni mereka long balik pada 15 Julai macam tu, dia start long, dan sekarang dia tengah short balik pula. BTC naik sikit, dia orang pergi short lah. So usually kalau dia orang buat dalam skala kecil macam ni semua, tengok ni pada bulan April, March, February skala kecil. Tetapi sejak Mei hari tu memang diorang buat secara besar-besaran. That is why harga BTC susah nak naik. Sebab dari fundamental dan sebagainya, kalau kita ikut supply and demand dekat spot market, sepatutnya dia naik. Tetapi disebabkan golongan-golongan futures traders ni, mereka yang sekarang banyak buat antara that manipulation thing lah kan. Kalau buat sikit-sikit tu okey lagi, market boleh absorb, macam dekat sini lah kan, dekat
Kalau yang macam ni kan, okey lagi. Tapi kalau ada level-level macam ni, memang dia akan memberikan kesan dekat spot market jugalah. Which is why saya selalu sebut juga futures market ni sebenarnya tidak begitu sihat untuk cryptocurrency sebab banyak manipulasi yang boleh berlaku. So kalau kita tengok dekat sini pun, tengok kita ambil dia start dari bulan 2017 futures market. Waktu 2018 semua ni banyak futures trading yang berlaku tuan-tuan dan puan. Zone ni tuan-tuan tengok ini sorry. Kenapa tak boleh ni? This particular time frame ni sekitar sejak Bitcoin jatuh sejak Bitcoin jatuh kan. Ini adalah fasa-fasa di mana memang shorting tu sangat-sangat tinggi sampai 2019. Shorting maksudnya memang dia orang bet harga Bitcoin jatuh, so dia orang buat duit berdasarkan shorting itulah. Okay, then since bila ni Julai 2019 sampai bila? Sampai Mei 2021 diorang tak short Bitcoin sangat. Tak banyak lah diorang shorting. Tapi on Mei diorang dah start dah. So bila diorang buat shorting, eventually market pun react lah. Sebab macam saya katakan, seorang dua tak apa, kalau ramai-ramai main game ni, dia akan affect the market. This is where whale will come and manipulate lah. So hopefully all this shorting activity, leverage activity ni tidak berlaku secara keterlaluan. So kadang-kadang kita boleh gunakan indikator ni untuk predict juga harga Bitcoin boleh jatuh ke ataupun tak. Kalau shorting tu terlampau tinggi, do expect harga Bitcoin boleh jatuh. Okay, so itu maybe saya kena buat guna tutorial Kingfisher kot. Sebab Kingfisher saya ada share dalam group Telegram, tapi ada yang minta saya buat tutorial. So maybe saya akan buat tutorial. Sebab Kingfisher adalah one of the instrument yang saya nampak ada kegunaan dia jugalah. Okay, so ini je saya nak cerita sikit tentang BTC shorting punya chart. Now kita tengok dekat Ethereum versus Bitcoin pula. Ethereum versus Bitcoin ni last time saya ada share tentang Livermore strategy. Livermore strategy di mana dia akan buat accumulation kat sini and then tiba-tiba dia akan naik dan dia akan start turun lah. So sekarang ni saya nampak dia berada di fasa ke-8. Fasa ke-8 kalau kita tengok dia ada sedikit correction. Dia naik dan dia buat sedikit correction and then dia naik balik. So ini ETH versus BTC bukan USD. So dekat sini dia naik dan nampak tak? Dia trading di dalam triangle ni. So maksudnya bila benda ni berlaku, either kalau dia breakout, maksudnya kita masih berada dalam Livermore punya chart ni lah. Tetapi kalau dia breakdown, masuk balik ke dalam fasa yang saya label 6 ni kan, kalau dia trade macam ni, kalau dia breakout, okey lah, kita masih dalam Livermore punya ni. Ataupun kalau dia breakdown, then most likely benda ni dah tak boleh pakai lagi dah. Okay, tetapi based on pergerakan Ethereum ni dan juga fundamental Ethereum, saya nampak kecenderungan Ethereum ini pandangan saya, kecenderungan Ethereum adalah untuk naik ke atas. Kenapa saya cakap begitu? Sebab ini London hard fork. London hard fork yang diorang patut buat ni, diorang memanglah dia dia tangguhkan sepatutnya bulan Julai, tetapi dia kata value divergence could change when upgrade debuts on August 4th. Okay, so August 4th ni adalah antara tarikh yang saya tunggu-tunggu, di mana probably during August adalah bulan untuk Ethereum naik lah. Sebab nampaknya London hard fork memang akan memberikan satu perubahan signifikan dekat network Ethereum.
dan sekaligus boleh membantu Ethereum untuk naik ke atas lagi. So based on that, saya punya kecenderungan adalah Ethereum akan naik ke atas lah. Tetapi ini adalah market crypto, anything can happen. Okay, so itu adalah sedikit perkongsian berkenaan pergerakan chart for Bitcoin dan juga Ethereum. Okay, dan sekarang ni kita nak tengoklah apa yang saya found out berkenaan yang big whale ni. Sebab bila saya share pasal tu, memang saya katakan 36,000 Bitcoin yang dia ni yang dia transfer ni, kalau dia masuk exchange dalam skala yang besar kan, ataupun coordinate kan, pecah kan, so memang mereka boleh dump the Bitcoin, and harga Bitcoin akan break the support 30k tu takkan dapat tahan kalau amount sebanyak 36 Bitcoin flooding the market. Dengan sekarang orang dah mula turning bearish kan, dengan bull pun tak berapa nak kuat, so dia boleh push ke 20k something dan sebagainya. Tetapi bila saya perhalusi pergerakan fund tu, ada satu benda yang sangat menarik, dan bagi saya benda tu bukanlah bearish. Okay, so kita tengok, kita buat kerja CIA sikit. Okay, mana okay, kejap. Okay, so ni yang saya tweet kan, saya tweet tadi, pagi tadi. Mana Bitcoin address ni? Okay, so ni saya ada cerita. Okay, mana boleh buka gambar ni? Saya tak buka ni. Oh, internet slow. Okay, kalau tuan-tuan puan-puan perasan, address ni dia last aktif pada tahun okay, tak apa, mungkin saya kena buka link kot. Tunjuk gambar macam ni tak berapa sesuai Saya buka ni dan saya buka ni sekali. Okay, so address ni sebenarnya last dia aktif ni pada tahun 2017. Pada tahun 2017 dia aktif. Okay, patut dah buka siap-siap tadi. Okay, dia aktif tahun 2017, dan memang sejak daripada tu tidak ada apa-apa pergerakan lah. Saya rasa yang mana yang follow Twitter saya mungkin dah buka, dah godek-godek dah kan. Ini dia lambat sikit nak buka. Okay. Okay, tak apa. Saya just cerita dululah while benda ni tengah nak buka kan. So, apa yang saya perhatikan tuan-tuan puan-puan mula-mula address 36k Bitcoin ni dia transfer ke satu wallet yang berbeza lah. Apa ni, wallet BAT VIP, wallet BAT VIP. Dan lepas dia transfer dekat wallet BAT VIP ni, dari wallet tu pula dia transfer ke wallet lain dengan kadar ni yang dekat tweet ni, kalau tengok dengan nilai 359 per Bitcoin. 359.52 Bitcoin untuk setiap wallet. Saya tak kira lah ada berapa banyak wallet dia distribute kan. So selalunya apa yang saya nampak, ini mentality saya lah kan, bila tengok alamak dia dah start main pecah-pecah ni, maksudnya dia nak dump the wallet. Tetapi benda itu tidak berlaku. Mungkin saya kena tutup kot dia punya ni, shield ni. Okay. Tapi benda tu tak berlaku. Apa dia buat adalah dia dah pecahkan. Dia dah pecah-pecah 359. Dan kalau tuan-tuan puan-puan klik wallet ni kan, kalau tuan-tuan puan-puan klik wallet ni, 359 ni dia pecahkan lagi. Dia pecahkan lagi kepada, kalau tak silap, 10 Bitcoin. Dia pecah lagi. Jadi 36,000 dia dah pecah ke 359. 359 dia dah pecah. Dia dah pecah 10. So saya pun risau. Okay, 10 Bitcoin ni adakah dia akan
transfer ke yelah dia letak dekat exchange ke kan, then maybe apa ni, tiba-tiba kita tengok banyak 10 Bitcoin dia masuk kan. Tetapi yang mengejutkan saya adalah, which is saya tak dapat tunjukkan dekat tuan-tuan puan-puan due to my internet problem. Tu yang kadang-kadang saya rasa nak buat live tapi tak boleh nak buat live sebab masalah internet ni. Adalah 10 Bitcoin ni dia masuk ke dalam wallet Bitcoin. Dia tak masuk ke dalam exchange. Dia masuk ke dalam wallet Bitcoin yang dibuka pada tahun 2018 ataupun yang aktif last pada tahun 2018. Wallet yang ni dia aktif last pada, alhamdulillah keluar juga. Dia okey, wallet yang 36,000 ni dia aktif last pada tahun 2017. Okey, and all this while dari awal 20 hari bulan 4 2017 dia memang kumpul sampai 30 hari bulan 4 2017, dan waktu tu harga Bitcoin adalah 1331 USD. Lepas tu dia biar harga Bitcoin pun naik kan. Okey, so ini tuan-tuan puan-puan kena ingat tarikh dia 2017, waktu tu harga 1000 something Bitcoin. And then after a long while dia transfer 17 hari bulan 7, which is semalam lah dia transfer. Okay, next, lepas dia transfer, okay, dia dah transfer ni kan, dia pecah. Okay, dia dah pecahkan 359 kan. Contohlah saya ambil satu wallet ni sebagai contoh. Okay, ambil yang ni lah. Saya buka. And then dia pun tengah loading. Ni saya memang mohon maaf tuan-tuan puan-puan, sebab memang saya pun tak tahulah. Dia punya internet ni kadang-kadang gila sikit. Okay, so 359 ni hilang pula. 359 ni dia transfer keluar. So kita buka ni pula. Kita buka blok ni pula. Kita tengok So bila dia keluar, dia pecahkan 10 kan, dia pecah kan. Now kita tengok yang 10 Bitcoin ni masuk ke dalam wallet mana. Okay, so setiap 10 Bitcoin ni dia pecah. Okay, kita klik lagi. Dia masuk ke dalam mana ni? Okay, contoh ni wallet dia kan 779 ni. So bila kita klik wallet ni, sekejap. Okay, sorry. Dia dah pecah. Sebenarnya dia masuk ke dalam wallet yang ni. So wallet ni okay, ni tuan-tuan puan-puan tengok sejak 17 hari bulan 7 sampai 18 hari bulan 7. Hari ni pun dia buat juga Dia memang start accumulate dekat wallet ni. Dan wallet ni tidak pernah Bitcoin keluar. Tiada pengeluaran pernah berlaku dalam wallet ni. Nampak tak wallet ni dia start buat accumulation ni bila? 4 hari bulan 12 2018. 4 hari bulan 12 2018, dan dia senyap. And sekarang ni baru dia start accumulate balik. Hint ataupun point yang saya nak tunjukkan dekat tuan-tuan puan-puan ni, kalau tuan-tuan puan-puan buat dekat wallet-wallet lain ni yang dia dah pecahkan 359 Bitcoin ni kan, tuan-tuan puan-puan boleh search sendiri satu-satu. Tuan-tuan puan-puan boleh check. At the end, akhir sekali Bitcoin ni akan pergi dekat wallet-wallet yang mana berlaku pengumpulan pada bulan 12 2018. 2018, tuan-tuan puan-puan tengok harga dia. Waktu 2018 Disember harga dia adalah sekitar 3,900. Kalau tuan-tuan puan-puan buka chart Bitcoin kan, harga 3,000 adalah harga paling rendah ketika fasa bear market. Dan setelah harga 3,000 tu adalah di mana Bitcoin mula start naik. Okay, tahun 2017 Disember Bitcoin drop dari 17k dan dia drop sampai 3,000.
Whale ni dia tahu 3,000 ni adalah harga paling rendah dan dia start accumulate Bitcoin pada harga paling rendah waktu tu. Dan sejak tu dia naik lah. Dan even kalau tengok video saya yang dulu, kalau dulu tuan-tuan puan-puan pernah follow saya, tahun bukan waktu 2018, saya ada buat sharing bahawa waktu tu adalah waktu terbaik untuk beli Bitcoin, sekitar bulan Februari atau Mac. Waktu tu harga Bitcoin adalah sekitar 3 ke 4 ribu USD. Jadi whale ni dia dah tahu ini adalah harga terendah 2018, sekitar harga, oh tak nampak okey, ni 3,900 3,900, okey, sekitar 3,000 ke 4,000 lah. Okey, sekitar 3,000 ke 4,000. Jadi whale ni memang tahu itu adalah harga dia dan dia beli. Dia dah beli kan, lepas tu dia hold. Dia dah beli, dia hold, and then setelah sekian lama dia buat balik pembelian, ataupun dia transfer balik ke kan, dia transfer balik dekat wallet ni. Okey, yang pastinya wallet ni bukan wallet untuk dumping Bitcoin. Dia tak dump. Kalau tuan-tuan puan-puan tengok wallet-wallet yang dia transfer, semua wallet-wallet ni adalah wallet-wallet yang dia accumulate. So ini adalah indikator yang saya nampak bahawa whale ni bukan whale yang tiba-tiba nak menjual, tiba-tiba dia teringat dia punya password ke kan, dia nak jual. Tak, dia memang buat satu perancangan. Tapi saya nampak perancangan dia positif lah, sebab saya nampak last dia buat 2018 ni harga Bitcoin slowly naik, dan sekarang dia buat. So maybe ini pandangan saya, ini apa yang saya dapat terjemahkan berdasarkan dia punya pergerakan. Maybe 30k ni adalah harga terendah Bitcoin. Dan lepas ni dia akan go towards upside, kemungkinan. Sebab last dia buat dekat 3,000 ni, harga Bitcoin tak pernah drop dari 3,000 dan dia terus naik. Yalah, waktu coronavirus pun jatuh, corona dump jatuh, tapi jatuh dekat 3k juga. So maybe whale ni nampak bahawa 30,000 yang kita tengah duduk sekarang ni adalah satu support level yang sangat-sangat kuat, and dia decided untuk start accumulate balik. Walaupun kita nampak tak adalah accumulation, dia hanya transfer dari satu wallet yang mana dia last beli tahun 2017 kepada wallet-wallet yang dia ada pada dia start buka tahun 2018. It's just a transfer, tetapi dalam transfer ni kita dapat indicate certain benda. We can speculate certain things lah kan. Tapi mungkin apa-apa boleh berlaku. Mungkin Bitcoin boleh drop ke bawah. Tetapi based on whale ni punya pergerakan, saya kira maybe whale ni rasa bahawa 30k ni adalah satu support level yang kuat, sebagaimana 3k pada 4 tahun yang lepas. 3 tahun yang lepas. Okay, so ini antara berita baik yang saya nak share. Memang nampak risau 36k. So apa yang saya dapat simpulkan adalah, mungkin ada yang fikir kenapa whale ni penat-penat nak pindahkan 36,000 Bitcoin dia ada, pergi pecah semua tu. Sebab mungkin whale ni tahu kadang-kadang kita manusia ni tak suka membaca, tak suka mengkaji. Kan? Sebab apa? Bila ini adalah persepsi Bila kita nampak satu amount yang besar dipindahkan keluar, kita selalunya tak rasa bahawa benda tu adalah bullish. Kita akan rasa benda tu adalah bearish. Kita akan takut. Jadi maybe whale ni dia nak trigger that fear. It's all about fear and greed. Dia nak trigger that fear. So orang selalu baca, oh lama 36k keluar, aku tengok dekat whale alert, aku tengok dekat CryptoQuant, tengok dekat BitInfoChart, 36k telah dikeluarkan. Tapi tak ramai yang selidik, yang masuk betul-betul tengok kan apa dia punya movement yang dia tengah buat. Sebab leceh lah kan nak buat kan. So bila nampak benda tu, media pun akan report that part. Jadi pemikiran orang adalah bearish. Tapi whale tu dia buat movement ni sebab memang dia nak orang fikir bahawa Bitcoin akan didump. Memang akan berlaku penurunan. Sebab dah lah dengan keadaan sekarang volume rendah dan sebagainya. Tetapi bila kita search betul-betul, the exact movement dia adalah dia hanya transfer sahaja, dan dia hanya buat pengumpulan. Dia buat transfer dan dia buat bukan buat pengumpulan, dia transfer ke wallet yang mana dia memang selalu buat pengumpulan. Itu sahaja. Okay, so ini yang saya nak tunjukkan. So hopefully tuan-tuan puan-puan jangan panik. Dan kalau ada yang nak start beli sekarang ni,
terpulang kepada tuan-tuan puan-puan. At the end of the day, it's your money, it's your decision. Okay, so itu adalah pergerakan whales yang saya nak tunjukkan. Okay, so kita tengok news-news lain yang sekarang tengah hot ni, ataupun mungkin saya tak cover. Ni dia Bondly. So kalau tuan-tuan puan-puan pernah tengok, Bondly Finance ni adalah antara projek kripto dalam NFT. And Bondly Finance ni memang di belakangnya bukan calon-calon orang. Dapat endorsement daripada Cardano sebab mereka nak partnership dengan Cardano. Dapat endorsement daripada Logan Paul, YouTuber yang famous kan, dengan dia punya NFT. Dia nak collaborate dengan Bondly. So memang nampak sangat-sangat berpotensi dan memang harga dia pun naik memang sangat dahsyat. Tetapi beberapa hari lepas berlakunya rug pull. Okey, ada yang kata ini adalah hack dan sebagainya. Okey, tuan-tuan puan-puan boleh bacalah, tengok. Kenapa saya kata rug pull adalah, dia kata the attacker minted 373 million Bondly to sell on the open market. Maksudnya dia bukan hack dan ambil token, dia create token tu. Kenapa? Macam mana dia boleh create token tu? Sebab dia dapat akses ni. Ni. Yang create adalah owner address. Owner address ni yang create 373 million. Saya tengok smart contract dia, memang betul tuan-tuan dan puan. Okey. So nak katakan bahawa mereka kena hack ni, kadang-kadang kita tak boleh percaya 100%. Walaupun nampak Bondly ni memang, yelah, Logan Paul endorse, Cardano endorse, tetapi still ada potensi untuk berlaku rug pull. That's why never trust anyone in crypto. Okay, so owner address yang menghasilkan bilangan token macam ni dan dia sell dekat market. Okay, and saya tengok the way Bondly respond pun, saya macam rasa ini adalah rug pull. Cuma mereka cover kata bahawa mereka kena hack. Kalau kena hack, maybe kalau ada orang buat flash loan attacking, itu betul, itu maybe hack. Sebab ada orang dapat tahu algoritma dia and macam mana dia boleh buat flash loan. Itu saya boleh setuju kan, macam adalah few yang pernah kena dulu. Tetapi ini something yang mana owner address tiba-tiba mint 373 million. Ada yang kata ada orang tahu private key owner address. Masalahnya, as the project owner, takkannya tak boleh nak protect your own private key. Macam kita selalu kata kan, private key simpan baik-baik. This handling duit berbilion-bilion, duit orang, tetapi private key tak simpan dengan elok. So still salah project owner juga. Okay, so mana pusing mana pun, saya nampak the project owner something fishy. Okay, so ini antara benda yang tuan-tuan puan-puan kena tengok. Dia kadang-kadang bukan je projek yang kita tengok memang nampak macam potensi scam je boleh scam. Even macam Bondly ni dengan endorsement yang power-power lah dia dapat, still boleh berlaku rug pull. Sebab apa? Sebab at the end of the day, it's all human. It's all human. Kalau dia tamak, dia nak buat rug pull, boleh. Dan dengan keadaan market tengah going sideways kan, dia tak sabar, dia buat rug pull. Boleh jadi. So kalau bagi saya, benda ni dah gone case dah, Bondly ni. Even dia dah fix apa pun, the trust ataupun keyakinan tu sangat-sangat mahal. Once dia buat ni, untuk orang datang balik ni memang sangat-sangat payah lah. So memang siapa yang invest dekat Bondly ni memang agak menyedihkan lah. Sebab memang kalau tengok dari sudut dia punya movement apa semua, memang tak nampak is a potent boleh berlaku rug pull. Tetapi benda boleh jadi. Sampai kan ada juga yang orang kata, kenapa yang owner token ni tak gunakan protection yang betul untuk dia punya private key dan sebagainya kan. So this is the part lah, kita kena berhati-hati. Jangan 100% trust on a project. Yang mana boleh buat profit, buat profit. Itu adalah for Bondly Finance lah. Okay, next. Okay, so tadi waktu saya tunjukkan analisa Bitcoin tadi, saya tunjuk dia boleh pergi sampai 200,000 Bitcoin kan. So Tim Draper ni adalah investor billionaire. Dia pun turut berpegang teguh bahawa harga Bitcoin boleh pergi kepada 250,000. Bitcoin will hit 250,000 by the end of 2022 or early 2023. Okay, so apa yang saya tunjuk adalah sama juga dengan
statement yang dibuat oleh billionaire Tim Draper ni lah. Dia kata kalau tak akhir tahun ni, awal tahun depan harga Bitcoin boleh pergi kepada 250,000. Okey, sebab saya rasa dia ni bukan calon-calon billionaire lah. Mungkin dia pun tengok stock to flow model, so dia pun ikut yang tu lah kan. Who knows kan. Okay, so itu just nak tunjuk lah, nak sharing apa pandangan one of the billionaire. Tapi dia bagi ni pun market tak move sangat. Sebab apa? Sebab kita tak nampak lagi movement daripada bulls dalam market crypto. Seterusnya, okey, ini sangat-sangat menarik. El Salvador baru iktiraf Bitcoin dan sekarang ni El Salvador kemungkinan besar akan launch their own stablecoin. So, bila El Salvador buat Bitcoin, antara kritikan yang diorang dapat ni, orang kata Bitcoin kan volatile, sekejap naik, sekejap turun kan. Kenapa you guys pergi endorse as a legal tender? Tapi memang Mamat ni yang dia punya presiden naik Bukele ni memang dia nampak long term. First, dia dah iktiraf Bitcoin. Next, dia nak buat government stablecoin. So actually stablecoin ni China buat, US pun plan nak buat kan. Dan sekarang ni tengok-tengok dia pun nak buat, tetapi dia punya angle lain. Macam bila China dengan US nak buat, orang rasa macam bengang, macam fed up. Kau ni Bitcoin tak sokong, tapi hipokrit nak buat stablecoin lah kan. Tapi dia simple. Dia kata okey, kita iktiraf Bitcoin, tetapi kita juga akan buat our own stablecoin. So ini memang nampaklah dia buat. Nama dia apa? Colon dollar. Saya tak tahu kenapa dia guna perkataan colon. Mungkin dalam bahasa El Salvador ni ada maksud dia kot colon dollar. Okay, so memang nampak dia nak buat. Bagi saya tak ada masalah lah, as long dia attachkan dengan, macam contohlah dia dah iktiraf Bitcoin, so dia pack to the Bitcoin ke or something like that. Dia ada dia punya own tokenomics yang kukuh, dan saya rasa memang boleh membantu ekonomi El Salvador lah kan. Sebab kalau pakai stablecoin lagi mudah daripada dia gunakan dolar USD, lebih baik dia gunakan dolar dia sendiri. So ini adalah antara movement yang bagus yang dibuat oleh El Salvador. Seterusnya kita nak pergi isu dekat Palestin pula. Nak touch sikit je sebab sekarang kan isu tak tahulah, dekat Malaysia ni nak masuk Palestin pun orang duduk gaduh. Nak gaduh kan, ada yang masuk Palestin, ada yang tak dapat masuk Palestin, lepas tu gaduh kan. Tapi tak apalah, itu kita biarlah Caprice dengan Ustaz Abid Liu. Apa yang saya nak point out sekarang ni, based on apa yang isu Caprice, Ustaz Abid Liu kan, ada yang tanya, yelah, sebab ada yang kata fund yang kita donate ni semua, adakah dia pergi kepada orang Palestin kan. So benda ni semua orang dah mula tanya, dan ada yang mula cakap why not derma dalam bentuk cryptocurrency, derma dalam bentuk Bitcoin ke, XRP, Ethereum ke, USDT. So ini daripada website Israel sendiri, National Bureau for Counter Terror. So mereka telah mengeluarkan arahan untuk seizure of cryptocurrency. So Israel ni dia dah mula detect dah orang-orang Palestin. Ini semua saya rasa ni orang-orang Hamas ni, pejuang-pejuang Hamas, yang mana mereka ada cryptocurrency address lah. Macam contoh Ali Ismail Shafiq ni, dia adalah Bitcoin, USDT, Doge kan. So ada yang diorang dapat detect siapa di sebaliknya, dan ada yang anonymous. Yang anonymous ni satu apa pun dia orang tak tahu. Okay, so apa yang saya nak cerita dekat sini adalah mereka mengeluarkan arahan, tetapi tidak bermaksud mereka boleh seize the cryptocurrency. Melainkan kalau contoh yang Ali Ismail Shafiq ni, dia simpan dia punya Bitcoin ataupun dia punya current virtual address ni berada di Binance ke, Coinbase ke, atau mana-mana centralized exchange. Kalau benda itu berlaku, then most likely Israel boleh ambil dia orang punya cryptocurrency. Sebab apa? Sebab private key dia bukan berada pada Ali Ismail Shafiq ni. Private key dia, contoh kalaulah yang currency address ni dekat Binance, private key tu berada di tangan Binance, jadi Binance boleh stop
Ali Ismail untuk ambil kripto tu. Okay, so itu kita kena faham. So kadang-kadang orang akan kata, okay, kita derma kripto. Yes, dia boleh sampai, tapi sama juga dia berada di dalam exchange boleh block. Kalau Israel dengan US kata dekat Binance ataupun Coinbase, okay, ini semua wallet under orang-orang Palestin, orang-orang Hamas, block, diorang boleh block. Okay, so that is how diorang boleh dapatkan name siapa semua. And actually memang Hamas pun memang gunakan Binance apa semua. Tetapi yang anonymous ni diorang takkan tahu. Most likely yang anonymous ni adalah wallet yang memang blockchain wallet lah. Buat wallet tanpa menggunakan Binance dan sebagainya. Wallet yang kita buka dekat mana-mana ni lah kan, pakai hardware wallet ke apa ke kan. So those kind of duit yang ada ni, Israel tak tahu berapa banyak dia orang dapat, and dia memang tak ada detail lah. Sebab tu dia hanya tunjuk bahagian yang ni je. So ini apa yang saya nampak lah. Most likely ini semua adalah wallet-wallet yang berada di exchange. Sebab apa? Kenapa dia orang kena juga gunakan wallet-wallet exchange? Sebab penggunaan duit atau dekat Palestin ni still kena gunakan dalam bentuk saya tak pasti bentuk cash. Dia ada dollar dia kan yang under Israel punya bank kan. Sebab Palestin tak ada bank kan, dan even merchant-merchant dia pun bukan semua gunakan ni. Ini bukan saya main cakap, saya memang check. Saya memang pernah tanya dekat one of the orang Palestin yang duduk dekat Malaysia. Saya tanyalah dekat live, how about cryptocurrency kan. So dia ada bagi tahu bahawa penduduk Palestin even though dia dapat kripto, tapi kalau nak belanjakan kripto dia still kena keluarkan. Macam kita lah, kita kumpul kripto banyak mana pun, at the end of the day kita kena keluarkan melalui bank. Sama juga proses dengan Palestin. So that's why kadang-kadang bila orang kata derma pakai kripto sampai, yes, boleh sampai, tetapi kalau ada entity macam Israel ni nak block, dia boleh tangkap this kind of currency address. Sama juga contoh certain NGO dia buka Bitcoin wallet kan. So saya pernah juga tengok certain NGO dia buka Bitcoin wallet, tapi bila saya check dia berada di bawah Coinbase. So kalau contoh Israel nampak that particular address ni kan, yalah address tu yang NGO buka tu untuk tolong Palestin. Dan kalau Israel tengok ini adalah wallet yang menyokong terorisme, Coinbase boleh block. So walaupun kita bagi through NGO pun, kalau Israel komplain, Coinbase ke Binance ke semua mesti akan side dekat Israel, mereka akan block. So itu yang saya nak tuan-tuan puan-puan fahamkan dalam konteks sekarang ni. Okay, tetapi ini cerita kalau okay, the thing is, kalau merchant-merchant dekat Palestin lah contoh, boleh menggunakan stable coin. Just imagine, boleh menggunakan stable coin. Then Israel tak boleh nak detect. Sebab apa? Saya bagi analogi. Kalau mereka buat transaction, kalau let's say penduduk dia boleh terima stable coin pakai mobile app ke apa ke, pakai Trust Wallet ke apa ke kan, dekat mobile app kan, di mana mereka tak perlu guna cash, tak perlu melalui bank dan sebagainya. All the donation, contoh kita boleh directly donate directly kepada orang Palestin dekat sana, dia dapat duit and dia boleh terus spend menggunakan stable coin tu. That is why bagi saya stable coin macam yang El Salvador buat tu adalah sangat-sangat bagus. Dan kalau contohlah kerajaan Palestin, ini segini kita cerita solusi yang kita tak nak cerita aku nak masuk Palestin, aku nak buat tu, tak ada. Ini tak ada. Bagi saya, bukannya saya tak adalah nak menjadi juara isu Palestin, nak dapatkan fame dan sebagainya, tak. Kita cerita solution. Sekarang ni tak nampak lagi solution. But if stable coin ni penduduk Palestin boleh accept, and maybe kalau kerajaan Palestin pun buat something like El Salvador buat. So El Salvador pun mereka dapat tekanan ekonomi, mereka lawan US. Dan kalaulah kerajaan Palestin, yalah sekarang bawah Fatah lah, Gaza bawah Hamas, ni bawah Fatah, tapi tak tahu, if they can agree untuk gunakan stable coin sebagai medium of transaction kan, sebab Bitcoin yalah dia kadang-kadang naik kadang-kadang turun kan, susah juga peniaga. Kalau boleh gunakan stable coin, then memang Israel tak boleh nak buat apa-apa.
any funding yang datang pun orang pun tak boleh nak tipu. Contohlah kalau ada orang kata kita hantar derma, ada pihak yang menyalahgunakan dana kan. Ini bukan tuduhan, ini apa yang orang cerita. So that risk kita boleh eliminate terus. So duit tu terus hantar kepada orang Palestin and mereka boleh terus gunakan. Diorang tak payah fikir-fikir diorang tak payah nak fikir macam mana nak keluarkan duit ni, nak pergi bank lah, nak jumpa orang ketiga, tak perlu. Dapat duit dalam USDT, terus guna. Okay, so kalau benda tu keluar, memang Israel tak boleh nak detect langsung, tuan-tuan puan-puan. So ini adalah solusi yang boleh kerajaan Palestin fikirkan lah. Saya ni just a YouTuber, bukannya orang duta ke apa ke kan. Tetapi ini antara solution yang mungkin kerajaan Palestin boleh fikirkan lah. Okay, ini saja sharing dengan tuan-tuan puan-puan, sebab ada yang katakan nak derma dalam bentuk kripto dan sebagainya. Saya pun memang menyokong kripto, cuma saya faham dari sudut pandang penduduk Palestin, sebab saya tanya direct dengan orang Palestin bagaimana penggunaan dan sebagainya. So mereka kata ini adalah cabaran kalau dapat donation dalam bentuk kripto. Tetapi bagi saya, kalau stable coin tu orang Palestin boleh accept, then it's a different story lah lepas tu. Okay, so itu just sharing lah dengan isu Palestin apa semua kan. Sebab saya tak suka gaduh-gaduh macam ni. Kalau nak cerita, kalau nak bawa dalam social media, cerita pasal solution. Dan yang terakhir, news terakhir yang saya nak cover adalah pasal Malaysia ni. Aduh. Okay so ni berita yang keluar. Malaysia is crushing thousands of illegal Bitcoin miners. Saya rasa ramai yang dah tahu pasal ni lah. Ini yang dekat Miri, yang mana dia lupuskan mesin-mesin Bitcoin mining. Okay, saya first of all saya nak bagi tahu, saya bukan pakar undang-undang saya bukan pakar undang-undang. Cuma ada beberapa persoalan yang saya rasa nak tanyalah, nak suarakan jugalah kan. Nak suarakan juga. First thing first, bila saya baca, okay, kita cover je lah artikel ni sebab banyak benda yang disuarakan dan saya pun agak setuju. So mereka musnahkan dalam 1.2 million mining rig lah So okay, satu hal, mining ni berlaku secara illegal lah. Benda tu saya setuju dengan kerajaan lah, di mana mereka mengambil all this mining punya equipment sebab benda tu berlaku secara haram. So memang patutlah diorang buat. Sebab apa? Sebab the way diorang buat mining pun dia effect electricity dekat kawasan tersebut lah dia effect. So memang ni saya setujulah, this is the operation. Okay, tetapi yang saya agak tertanya-tanya adalah, contoh satu, dia ambil all this mining rig kan. So kalau dia jual balik mining rig ke, or tak tahu, ataupun dia simpan dan sebagainya, maybe in future, maybe kerajaan sendiri boleh buat all this mining operation sebagai salah satu kaedah untuk penjanaan ekonomi lah, because Bitcoin still have value, and with all this kind of mining rig, maybe Malaysia pun at least under government ada mining rig ke. Tapi saya tak pastilah dari sudut undang-undang, maybe kena bawa pergi parlimen ke dan sebagainya kan. Tetapi at least diorang boleh hold dulu. Saya tak kata jangan musnahkan dan sebagainya, tetapi at least hold dulu. At least probably boleh discuss, boleh tak buat something dana ke apa, yalah dengan COVID apa semua, at least kerajaan dapatlah juga tambahkan dana, ataupun at least kerajaan negeri ke kan boleh tambah dana dan sebagainya. So diorang pergi terus destroy. Dan lagi satu, kalau kita tengok, kadang-kadang benda yang tak clear dekat undang-undang, mereka akan refer dekat the way how other country buat jugalah kan. Tapi contoh macam dekat Iran, Turki and even China, diorang buat raid dekat illegal crypto mining, yang illegal crypto mining ni. Tetapi selalunya mereka tahan, mereka saman dan mereka rampas, mereka simpan. Tetapi diorang tak musnahkan that particular mining rig. Sebab apa yang saya faham adalah, mana-mana rampasan, harta rampasan ni dia akan menjadi aset kerajaan. So why not treat that as an aset kerajaan? Kenapa perlu hapuskan? Okay, ini saya taklah nak tuduh apa-apa, cuma saya nakkan penjelasan lah. Sebab mungkin ada dekat sini yang pandai law dan sebagainya, maybe boleh explain. Sebab saya nampak
even Bitcoin yang dirampas oleh US, oleh China, mereka simpan. Tetapi kenapa kita terus destroy all this thing? Sebab bagi saya rugilah, sebab kita bukannya negara yang kaya raya, so at least ada some kind of way or tujuan ekonomi pun dah cukup bagus dah kan. Sebab benda ni illegal sebab the way, cara je diorang buat tu illegal, tetapi all this machine apa semua tu bukan illegal. Kalau cara buat tu dapat delegalize, then dia boleh memberikan manfaat dari sudut ekonomi. Itu je lah yang saya nak highlight kan. Sebab benda ni bila kerajaan buat macam ni, dia jadi macam, yelah, bila keluar dekat artikel Cointelegraph kan, dia macam agak embarrassing jugalah kan. Kenapa bila negara lain buat, China jahat China pun dia rampas, dia akan buat duit ke kan, dia simpan Bitcoin kan. Tapi bila kita rampas, kita terus musnahkan. Sebab kadang-kadang saya terfikir juga, macam contoh macam kita cerita pelupusan kan, macam kereta-kereta yang dah bertahun-tahun tersadai kat tepi jalan kan, bila kita report dekat majlis dan sebagainya, lambat tindakan dia, lambat nak seize ke apa kan. Tak payah cerita nak lupuskan kenderaan tu lah, nak seize dia pun, nak rampas pun ambil masa yang lama. Tapi bila bab Bitcoin ni, laju pula buat. Tapi kalau benda yang dia buat tu macam kereta yang memang dah berkarat dah tu, memang tak ada jalan nak bagi dia okey balik dan lupuskan tu, memang betul lah. Tapi ini mining rig ni something asset, something memang boleh guna balik kan. So dia buat pelupusan ni bagi saya agak merugikan lah. Itu je lah yang saya nak highlight. Tapi kalau ada penjelasan yang kukuh daripada, saya tak pasti orang law ke ataupun dari pihak kerajaan, memang kami di komuniti kripto ni nak tahu jugalah kenapa buat that thing. Sebab bukan nak kutuk apa, cuma rasa macam sayang. Sebab benda tu benda yang bernilai, lepas tu hapuskan macam tu je. Okay, so itulah yang saya nak share kan untuk video hari ini. So hopefully market akan kembali pulih. Kalau betul movement yang whale buat tu semua adalah untuk mengaburi mata kita, untuk menunjukkan ni nak jatuh, tapi di sebaliknya dia hanya buat transfer kepada account wallet yang dia guna untuk hold Bitcoin, hopefully market crypto akan naik dan whale kembali untuk push untuk harga Bitcoin untuk naik. Okay, so itu just pandangan saya, just prediction saya. Apa-apa pun tuan-tuan puan-puan kena do your own research. Dan itu sahajalah yang saya nak share. Okay, so kalau ada apa-apa komen, jangan lupa untuk komen dekat ruangan komen tu. Dan especially saya nak tahu yang pasal yang destroying of this mining rig ni kan, yang Malaysia buat ni, dari sudut undang-undang ni macam mana. Benda tu saya tak faham, and hopefully ada mungkin boleh komen lah dekat bahagian komen. Okay, so itu sahaja daripada saya. InsyaAllah kita akan jumpa dalam video yang akan datang. Dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan tunggu video kripto yang seterusnya. Okay, Assalamualaikum dan salam kripto.